what happened today, 26 hari bulan November. Kenapa pihak pembangkang pilih laluan ini? Apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Ya, sebelum itu pertama sekali perlu diperjelaskan bahawa belanjawan secara teknikal belum lulus. Hari ini adalah undian di peringkat dasar. Dalam pembentangan undang-undang, in the tabling of any bill in Parliament, kita ada beberapa peringkat. Bila undang-undang itu dibawa ke meja ahli Parlimen, disebut sebagai bacaan kali pertama, dan kemudian masuk ke pembahasan peringkat dasar, di mana ahli-ahli Parlimen akan bagikan apa sahaja yang mereka rasa berkait dengan dasar dalam undang-undang itu. Kemudian akan ada satu undian untuk masuk ke peringkat jawatan kuasa. Perbezaan antara peringkat dasar dengan jawatan kuasa ialah peringkat dasar kita boleh berbahas tentang apa sahaja, aspek falsafah, aspek kerohanian, aspek ekonomi, aspek pentadbiran, apa sahaja. Dan menteri yang bertanggungjawab membawa undang-undang itu ataupun yang berkaitan dengan apa yang disebut perlu menjawab. Dan selepas di peringkat yang berlaku seperti hari ini, peringkat dasar, akan masuk ke peringkat jawatan kuasa. Bagi belanjawan, peringkat jawatan kuasa ini melibatkan semua kementerian dan telah disusun atur jadual yang mana bermula hari Isnin kita akan mula dengan Jabatan Perdana Menteri yang menyentuh tugas-tugas 5 orang menteri, termasuk tugas-tugas khas, termasuk ahli wala agama Islam, termasuk menteri undang-undang, dan ada aspek-aspek yang mereka akan teliti. Dan di peringkat jawatan kuasa, selesai perbahasan, maka setiap menteri akan menjawab dan kemudiannya menggulung. Dan selepas itu akan ada undian. Ya, dan di sini saya ambil kesempatan untuk jelaskan, di Parlimen dia sebenarnya ada 3 bentuk undian. Ya, undi suara, undi belah bahagi, dan juga undi rahsia. Ya. Undi suara adalah cara undian yang paling mudah. Ya. Dia tak kira siapa, berapa ramai, ya, dan tidak dicatat. Ya. Dan ada fungsinya. Undi belah bahagi adalah apabila 15 orang ahli Parlimen berdiri untuk minta dikira undian. Dan undi rahsia adalah undian yang mana kita amalkan dalam pemilihan seorang speaker dan timbalan speaker. Jarang untuk perkara-perkara yang lain. Di situ setiap ahli Parlimen akan mendapat satu kertas kosong dan kita tulis nama calon, ya, sekiranya ada lebih daripada seorang calon. Seperti yang berlaku pada tahun 2018 bila masa untuk melantik ataupun memilih timbalan speaker, pada waktu itu ada 3 calon. Ya. Jadi memang, ya, hari ini ramai yang berasa gusar, ramai yang berasa hairan, ramai yang berasa kenapa Pakatan Harapan, why did the opposition do this? Tapi penting saya jelaskan, ya, this is not the end. Ini bukan pengakhirannya. Malah sebenarnya ini adalah satu tempat bukan di tengah-tengah, tapi bukan di permulaan, tapi antara permulaan dan tengah-tengah. Dia bukan halfway through tau, tapi dia baru orang kata baru nak start lah. Dan kalau kita anggap ini sebagai satu orang kata, ya, siri pertempuran, kita baru tamat pertempuran hari ini, tapi minggu depan ada pertempuran yang lain. Akhirnya yang kami nak adalah untuk memenangi peperangan, ya. So it's not about one battle, but it's about winning that war, ya. Jadi itu misalan ataupun that's the example that I would use. Hari ini kita dengar Tengku Zafrul ada sebut
banyak perkara yang tidak ada dalam belanjawan asal. Dan ini penting, ini signifikan dan ini substantif kerana ia mungkin melibatkan jumlah yang besar. Ada ahli parlimen yang beranggapan ini melibatkan jumlah mungkin dalam 200 juta ataupun 300 juta. It's not a small amount. Tapi yang jelas kita perlukan sedikit masa untuk teliti apa yang disebut, kerana in principle kalau tanya saya lah, saya berharap memang untuk contohnya frontliners, ramai yang sebut kami cleaners dekat hospital, jadi bukankah kami juga terlibat sebagai frontliners? Bagi saya, ya. Tapi tadi bila saya tanyakan, dari segi prinsip saya setuju perlu ada allowance itu, walaupun kalau dibandingkan allowance-nya rendah. Jadi bagi kita nak kata anggota polis dapat 300 tapi KKM dapat 500, tak boleh ke kita samakan? Ya. Kenapa 300 tapi yang tu dapat 500? Jadi ada perkara-perkara seperti ini perlu diteliti, dan kami nak tahu dari mana datangnya duit ini. Dari segi asasnya ini adalah baik, tapi bila kita teliti, termasuklah masalah yang dihadapi oleh semua yang ingin mohon. Saya dapat aduan daripada, kadang-kadang kita baca dalam Facebook, anggota polis yang merungut, yang merintih, ya, tentang nak bukan main banyak dokumen nak kena isi. Jadi saya pohon perkara itu diteliti, sama ada boleh ataupun tak. Itu yang kita akan bahas dalam minggu-minggu yang akan datang. Itu satu contoh. Tadi Tengku Zafrul contohnya dia sebut dia akan kurangkan jumlah untuk jasa. Berapa yang dia akan kurangkan? 5 juta ke, 10 juta ke, 85.5 juta ke? Itu yang kita nak tahu. Dari segi prinsipnya bagus. Itulah sebabnya kami di sebelah pembangkang telah memutuskan lebih awal sebenarnya, sama ada untuk bantah ataupun untuk membenarkan belanjawan peringkat jawatan kuasa ini, perbahasan di peringkat dasar ini diluluskan sebegitu rupa, kerana ia juga melibatkan sedikit strategi dari segi politik, ya. Jadi kita tak nak dilihat mungkin sebagai menolak semuanya. Tak, kami tak tolak semua. Seperti yang Ketua Pembangkang dah sebut, kita tak tolak bab emolument, bab allowance, terutama untuk frontliners. Tapi kita tak setuju dengan beberapa perkara seperti jasa. Ya, saya juga ada sebut, ya. Kita tak setuju contohnya cara Menteri Kewangan pada waktu ini mengumpulkan semua dana untuk pembelian barang perkakas farmasi, ubat-ubatan ke dalam satu program khas, yang mana tidak dapat ditentukan sama ada setiap jabatan ataupun program pediatrik, ophthalmology dan lain-lain, peratusan yang mereka dapat untuk tahun 2020, adakah mereka akan dapat untuk tahun 2021, ataupun mereka perlu berlumba-lumba antara satu sama lain untuk mendapat sejumlah, ya, yang mereka pohonkan. Jadi ini ada beberapa perkara yang kita perlu teliti. Dan selepas bajet tadi, kita ada sesi bersama dengan Ketua Pembangkang, dan telah ada satu kata putus, ya, yang mana kita akan melihat beberapa perkara dalam minggu-minggu yang akan datang. Dan penting untuk kita semua tahu bahawa the fight is not over, the war is still on, ya, dan bila tiba masanya kita akan lakukan apa yang perlu kita lakukan, bukan sahaja untuk memastikan belanjawan ini adalah belanjawan yang benar-benar memahami denyut nadi rakyat, yang memahami
suara rakyat, tetapi juga sebuah pentadbiran, sebuah kerajaan yang benar-benar mempunyai mandat rakyat. Itu yang akan menjadi fokus perang besar kita, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini dahulu memang ya, ramai yang merasa apakah yang berlaku, tapi saya pohon rakan-rakan untuk memberi sedikit ruang ya, untuk kami meneliti lebih lanjut, dan undian terakhir nanti adalah pada 15 Disember. Dan antara sekarang dan 15 Disember, siapa tahu, anything can happen ya, dan kita ikhtiar, kita usaha untuk memastikan belanjawan ini benar-benar adalah satu belanjawan untuk melawan COVID-19 dan membantu rakyat Malaysia dan ekonomi kita bangkit semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.